Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan dan akhwat rahmati Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Rabbil Alamin. Dan kita memohon kepada Allah agar memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk sentiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya, dan agar kita termasuk hamba-hambanya yang bersabar apabila ditimpa musibah, dan agar kita sentiasa beristighfar apabila kita membuat dosa dan kesalahan. Dan seperti biasa, kita teruskan kajian kitab Al-Musnad As-Sahih, ataupun yang lebih dikenali sebagai kitab Sahih Muslim, karangan Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, di mana kita telah membaca hadis yang berkaitan dengan bacaan selepas bangun daripada rukuk ketika i'tidal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada rukuknya, beliau akan membaca sesuatu doa ataupun zikir. Allahumma rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlu thana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi ini adalah hadis yang saya rasa belum lagi kita baca, belum kita syarahkan, yang terakhir daripada bab ini. Dan kita akan ambil daripada mana yang kita berhenti, kita sambung. Tak pasti saya mana satu ni. Ke dah habis semua ya? Belum ya? Yang depannya ada Muhammad ibn Musanna dan Ibn Bashar. Ya? Ada banyak. Muhammad ibn Musanna, Ibn Bashar ada 2-3. Semua dah. Ha? Kalau hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'bah an Majza'ah, ni dah belum? Dah, Mal'i Barid. Okey. Yang Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Abdul Rahman. Okey. Kita ada dalam bab ini, apa yang dibaca selepas bangun daripada rukuk, satu yang riwayat daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah, yang ada itu dah. Selepas tu Muhammad bin Musanna dan Ibn Bashar, dan juga lepas tu Muhammad bin Musanna dan Ibn Bashar, dan Ubaidullah bin Mu'az pun sudah. Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi, hadis 477. Baik, kata pengarang kitab Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Abdullah ibn Abdul Rahman Ad-Darimi qala akhbarana Marwan ibn Muhammad Ad-Dimashqi qala haddatsana Sa'id ibn Abdul Aziz an Atiyah ibn Qais an Qaza'ah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala rabbana lakal hamd
mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahlat thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang artinya dengan sanadnya daripada Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi dari Marwan ibn Muhammad Ad-Dimashqi, dari Sa'id bin Abil Aziz, dari Atiyah bin Qais, dari Qaza'ah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, beliau akan berkata Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi seperti biasa kita akan lihat sanad hadis ini. Yang pertama adalah guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala, iaitu Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi rahimallahu ta'ala, dan beliau ini adalah daripada Samarkand ataupun As-Samarkandi, dan beliau telah wafat di Samarkand, salah satu kota di Bukhara sana, dan beliau telah wafat pada hari Arafah tahun 255 Hijrah. Dan beliau inilah Al-Imam Ad-Darimi, pengarang kitab Sunan Ad-Darimi rahimallahu ta'ala. Jadi beliau rupanya adalah guru Al-Imam Muslim. Dan kalau kita nak buat perbandingan, ada satu perkara yang menarik, kita lihat dalam kitab Sunan Ad-Darimi ada tak riwayat dalam Sahih Muslim? Dan kalau ada, maknanya Imam Muslim riwayat yang sama. Imam Muslim riwayatkan daripada Imam Ad-Darimi, dan ia juga ada dalam kitab gurunya, dalam Sunan Ad-Darimi. Dan kitab Imam Ad-Darimi ini Sunan, bukan Musnad Ad-Darimi. Ramai yang tersilap yang mengatakan bahawa kitab Ad-Darimi adalah kitab Musnad, tapi yang benar adalah kitab Sunan. Dan banyak hadis dalam kitab Ad-Darimi yang sahih banding dengan kitab-kitab Sunan yang lain sebenarnya. Baik, jadi Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi thiqah mutqin, dan beliau ini ada di dalam Sahih Muslim dalam 14 bab dia diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Dan selepas itu guru beliau qala akhbarana Marwan ibn Muhammad. Akhbarana maknanya anak murid baca, guru dengar, dan di sini menunjukkan kepada ramai, artinya ramai anak murid yang bersama dalam majlis tersebut. Jadi Marwan ibn Muhammad guru kepada Imam Ad-Darimi, Ibn Hasan Al-Asadi Abu Bakar Ad-Dimashqi. Baik, jadi dia daripada Dimashq. Dimashq maknanya dia daripada Syam lah. Dan beliau ada di dalam Sahih Muslim, tapi beliau tidak dikongsi riwayatkan di mana-mana kitab lain. Siapa ni? Ad-Dimashqi ni. Dan Al-Imam Abu Hatim telah mensiqahkannya dan berkata Al-Hafiz thiqah, wafat tahun 210 Hijrah. Dan kemudian beliau berkata haddatsana Sa'id bin Abil Aziz, dan beliau ni adalah At-Tanuhi, satu nisbah kepada beberapa kabilah. Dan beliau ataupun kabilah ini, At-Tanuhi ini ada satu kabilah, beberapa kabilah yang pernah duduk di Bahrain, di Bahrain. Dan beliau ni adalah orang Dimashq, orang Dimashqi. Asal dia daripada Bahrain, tapi lepas tu dah jadi orang Damsyik. Dan beliau ini adalah seorang thiqah. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam 3 bab. Tak banyak tapi ada dalam 3 bab.
An Atiyah bin Qais Al-Kala'i Abu Yahya Al-Himsi Al-Muqri' Atiyah Al-Himsi. Al-Hims tu satu tempat di Syam juga, Homs orang panggil sekarang ni. Jadi sanad selepas itu pergi kepada Syam, Syamiyin, dan beliau adalah thiqah, dan beliau riwayatkan daripada gurunya Qaza'ah bin Yahya Al-Basri Abul Ghadiyah, seorang tabi'in, dan antara guru beliau adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Qaza'ah ni juga adalah thiqah. Beliau ini adalah salah seorang daripada perawi Kutubus Sittah. Baik, dari Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat yang masyhur, riwayat beliau ni sangat banyak, adalah 800 lebih riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Sangat banyak riwayat hadisnya. Nama beliau adalah Sa'ad ibn Malik As-Sinani, Sa'ad bin Malik Al-Ansari Al-Madani, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi orang Ansar. Jadi sanad ini ada 3 orang daripada Syam, seorang daripada Madinah, dan seorang daripada Basrah, dan seorang lagi daripada Samarkand. Baik, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun, angkat kepalanya daripada rukuk, yakni untuk i'tidal, berdiri, beliau akan berhenti sekejap dan beliau membaca zikir ini. Jadi yang kita dapat faedah pertama adalah i'tidal dan ada bacaannya. Qala Rabbana lakal hamd. Nabi akan kata, Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian. Mil'us samawati wal ard, sepenuh langit-langit dan bumi. Jadi tak ada lagi mil'u 2 kali, cuma mil'us samawati wal ard. Sebelum tu mil'us samawati wa mil'ul ard. Baik, maksudnya sama. Dan telah kita terangkan, kalau pujian ini boleh dibentukkan, maka boleh penuh pujian-pujian sepenuh langit dan bumi. Bahkan bukan tu saja, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang kau kehendaki selepas itu. Yakni lepas langit dan bumi, apa lagi atas langit? Kursi, arash, penuh semuanya. Dan kita tahu apa yang memenuhi kursi dan aras lagi besar daripada yang memenuhi langit dan bumi. Sebab kursi dengan aras lagi besar daripada, kursi ini lagi luas daripada langit. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Luasnya kursi Allah SWT tu luasnya langit dan bumi. Lebih luas lagi. Itu menunjukkan bahawa kursi Allah SWT ada atas langit, dan atas kursi itu ada arash, dan arash lebih besar lagi daripada kursi. Baik. Kan Allah Maha besar dari segala-galanya. Jadi kalau penuh pujian-pujian pada Allah SWT sepenuh itu, mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baik, ahlas sana'i dibaca dengan baris atas, ahlas sana'. Kalau baris atas dalam bahasa Arab maknanya apa? An-nida, memanggil. Ahlas sana', pemilik pujian, yang dipuji, atau pemilik pujian-pujian. Ahlas sana', wahai yang memiliki segala pujian. Tadi kita dah puji Allah SWT, kemudian kita puji pula Allah SWT lagi sekali. Kita panggil dia, wahai ahli yang berhak dipuji. Baik, dan kata ulama, boleh kita baca dengan baris hadapan ahlus sana'i wal majdi. Jadi takdirnya anta ahlus sana'i, engkau adalah yang memiliki ataupun pemilik pujian. Tapi yang dipilih kata ulama adalah membacanya baris atas, ahlus sana'i wal majd. Baik, al-majd apa makna ya? Al-majd ni mesti baris bawah lah ni. Dia maktuf kepada sana'i, mudhafun ilaih tu. Jadi al-majd adalah maksimumnya kemuliaan, nihayatul syaraf.
Al-Majid maknanya keagungan dan kepenuhan dalam kemuliaan. Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala ahli pujian dan ahli segala kemuliaan. Semua kemuliaan milik Allah. Baik. Terdapat riwayat Ahlus Sana'i wal Hamdi, ulama ada mengingatkan, tapi riwayat ini tidak masyhur. Yang masyhur lagi sahih adalah riwayat dalam Sahih Muslim Ahlus Sana'i wal Majdi, bukan Ahlus Sana'i wal Hamdi. Baik, walaupun maknanya benar. Kemudian ahaqqu ma qala al-'abd. Ahaqqu ma qala al-'abd maknanya sesuatu yang paling berhak yang patut dikatakan, diucapkan oleh seorang hamba adalah ini. Jadi bukan tadi tau. Ahaqqu ma qala al-'abd adalah setiap sesuatu yang paling berhak seorang hamba itu mengucapkan adalah Allahumma la mani'a lima a'taita. Dan sebelum itu apa? Wa qawlu kulluna laka 'abd. Sesuatu yang paling berhak diucapkan oleh seorang hamba, dan kami semua adalah hamba-Mu ya Allah. Wa kulluna laka 'abdun. Kami tidak mempunyai Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Semua kami adalah hamba-Mu. Jadi patutnya ahaqqu ma qala al-'abdu, terus sebut aja apa yang patutnya disebutkan, tapi diselitkan. Ini namanya i'tirad dalam bahasa Arab. Kita selitkan di antara dua perkara sesuatu jumlah, sesuatu jumlah ataupun suatu ayat. Baik. Dan ini banyak ada dalam uslub bahasa Arab. Baik, dalam Al-Quran pun ada. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaituha maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Apabila ibu Maryam melahirkan, falamma wada'at, dia pun berkata qalat rabbi inni wada'tuha untha, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan wanita ataupun anak perempuan. Kenapa dia kata demikian? Sebab ibu Maryam nazar, kalau dia melahirkan anak, anaknya akan dinazarkan untuk tempat ibadat mereka, kira masjid lah. Tapi ini untuk orang Yahudi kan. Jadi dia akan berkhidmat di situ. Dan biasanya yang akan berkhidmat untuk masjid adalah orang anak lelaki. Baik. Jadi ini adalah nazar. Tetapi bila dia melahirkan, didapati anak yang dilahirkan rupa-rupanya perempuan, padahal dia niatkan, diharapkan lelaki. Jadi dia kata, ya Allah, anakku ni adalah anak perempuan. Allah kata, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih mengetahui tentang apa yang dilahirkan. Lepas tu, walaysa dzakaru kal untha, dan bukanlah lelaki itu, anak lelaki itu seperti anak perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku namakan dia Maryam. Jadi kita dapati bahawa ada doa ataupun kata-kata ibu Maryam, aku melahirkan anak perempuan waktu dia melahirkan. Lepas tu hujungnya apa? Sambungan dia, dan aku namakan dia Maryam. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku berlindung kepadamu, melindungi, minta kepada engkau melindungi dia dan zuriatnya Maryam ni daripada syaitan yang dirajam. Kita tahu Maryam zuriat dia cuma satu je, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Nanti dapat hadis berkaitan tentang Nabi, kelebihan Nabi Isa, bahawa anak Adam semuanya bila melahirkan syaitan akan cocok dia, dan tu dia nangis, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Baik, disebabkan doanya ibu Maryam alaihissalam. Jadi Maryam tak kena, anaknya Isa pun tak kena, lain anak Adam semua kena. Yang penting di sini tengah-tengah tu adanya wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih mengetahui tentang
Apa yang dilahirkan dan bukanlah lelaki seperti perempuan. Jadi ini semua bukan kata-kata Maryam alaihissalam, zahirnya bukan. Baik, jadi tengah-tengah ni selitan ini dinamakan i'tirad. Baik. Dan ini biasa. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran tentang hal ini. Kadang-kadang pendek aja dia selit, kadang-kadang panjang cerita dia, lepas tu masuk balik. Lepas tu masuk balik. Dan begitu juga dalam ayat surah An-Naml, kisah Putri Balqis, adanya kata Putri Sabak lah. Putri Balqis ke bukan, nama dia Balqis bukan, satu cerita, tapi dia Putri Sabak, permaisuri Sabak. Bila dia dapat surat daripada siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa yang postkan surat tu? Burung hudhud. Burung postkan surat. Naam. Baik. Jadi burung hud tu dah postkan surat, dia tak terus, bukan angkat kaki lah, dia tak ada apa ni, angkat kepak tak ada, dia tak terbang terus. Sebab Nabi Sulaiman suruh dia apa? Tunggu dulu, tengok dulu apa diorang punya reaksi. Jadi dia tengok dan dia riwayatkan, dia balik kepada Nabi Sulaiman dan dia ceritakan. Jadi apa yang berlaku? Kata permaisuri Sabak itu, inni ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya aku telah diberikan satu surat yang mulia. Kitab kat sini maknanya risalah, surat. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya ia daripada Sulaiman. Dan orang semua tahu siapa Sulaiman, seorang nabi dan raja yang sangat hebat. Dan dalam surat tu dimulakan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu sunnah siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Bila nak mulakan surat, dia tulis dengan basmalah. Nah, jadi itu pun dah cukup jadi dalil. Kita nak buat apa-apa, kita tulis dengan basmalah. Baik, alla ta'lu alayya, hendaklah janganlah kamu sombong padaku, janganlah kamu bongkak padaku. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, dan datang padaku dalam keadaan menyerah diri. Nabi Sulaiman tak pergi sana tau, dia suruh diorang datang serah diri. Awak dapat surat macam tu macam mana? Ini bukan sebarang-sebarang punya surat. Ini yang cakap ni bukan sebarang-sebarang. Dia suruh kita datang untuk apa? Surrender. Belum pernah buat apa pun. Jangan kau ngada-ngada, jangan kau nak lawan. Datang serah diri. Dia dekat Sabak, dekat Yaman. Nabi Sulaiman di mana? Di Baitul Maqdis. Baik. Jadi dia pun bermesyuarat, permaisuri itu mesyuarat dengan pembesar-pembesarnya. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai pembesar-pembesarku, berilah nasihat tentang urusanku ini. Beri fatwa kat sini maknanya beri fatwa, aftuni fi amri. Dan aku takkan buat keputusan sebagaimana kau tahu kan? Kamu tahu, hatta tashhadun, sampai aku saksikan kamu. Yakni aku bawa berbincang. Itu memang kebiasaan dia. Itu memang satu yang dipuji lah. Baik. Jadi pembesar-pembesar kata apa? Qalu nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid. Wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Kami adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan. Wa ulu ba'sin syadid, dan kami mempunyai bala tentera yang kuat. Nah, jadi kuat, ada bala tentera, maknanya boleh fight. Kalau nak boleh fight. Tapi mereka kata apa? Fanzuri madza ta'murin, lihatlah apa yang kau nak perintahkan. Kita ikut aja. Kita punya saranan, kalau nak fight, nak lawan Sulaiman, boleh. Sebab tu semua lelaki, dia je seorang perempuan. Tapi dia tak nak. Jadi dia kata apa?
qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adhillah wa kadzalika yaf'alun. Sesungguhnya para raja-raja ni, penguasa-penguasa ni, innal muluk idza dakhalu qaryatan, kalau mereka dah masuk satu tempat, satu negeri tu, mereka akan buat kerosakan. Itu yang akan berlaku. Kalau perang, itulah yang akan berlaku. Bila masuk, rosak semua. Afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adhillah, dan mereka akan jadikan kebanggaan, keagungan satu tempat tu akan jadi hina. Sebab mereka ni kuat. Masuk je mereka akan hancurkan. Kalau perang kalah, habis kita. Adhillah. Lepas tu wa kadzalika yaf'alun, dan demikianlah mereka lakukan. Ini siapa kata ni? Pemaisuri cakap juga ke, ataupun ini i'tirad, selitan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah tengah kisah ni, lepas tu Allah kata demikianlah memang lakukan. Yang ini membenarkan kata apa? Pemaisuri Sabak tadi. Ini satu lagi contoh, wa kadzalika yaf'alun. Lepas tu sambung lagi. Apa kata pemaisuri lagi? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah fanadhiratun lima yarji'ul mursalun, dan aku akan berikan hadiah kepada dia. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah, dengan satu hadiah yang besar lah. Lepas tu aku nak lihat apakah respon mereka. Jadi dia nak buat baik dengan Nabi Sulaiman AS dengan kasih hadiah. Dia nak perang tak? Tak nak. Walaupun dia dapat nasihat bahawa dia kuat. Tak tahu dia ada berapa kuda bom ke, tak tahu roket apa dia ada, tak tahu. Dia boleh makan lah. Tetapi dia tak mau. Dia nak buat baik demokrasi. Ada yang mengatakan ini semuanya adalah menunjukkan bahawa wanita menjadi pemimpin. Tapi sebagai ulama kata tidak. Ini menunjukkan bahawa dia lemah. Kalau lelaki dia akan perang. Kerana dia perempuan, dia suka apa ni? Berdamai. Kasih hadiah lah apa semuanya. Jadi apa berlaku? Dia pun hantar hadiah. Tapi bila dia hantar hadiah, Nabi Sulaiman punya marah. Sangat marah. Falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimal. Bila datang hadiah tu pada Sulaiman, Nabi Sulaiman kata, kamu nak kasih aku dengan harta benda, nak sogok aku dengan harta benda, tumiddunani bimal, kasih aku tambah-tambah harta benda. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Apa yang Allah telah berikan pada aku lebih baik lagi daripada apa yang kamu nak berikan pada aku. Tak tentu dia nak apa dia dapat. Kekuasaan dia sangat besar, kerajaan dia besar, dia kontrol jin, burung, binatang, manusia. Baik, angin pun dia punya under kontrol dia. Nah. Irji' ilaihim, balik semula pada mereka. Dia halau balik delegasi itu. Bal antum bihadiyatin tafrahun, kamu ni bangga-bangga dengan kamu punya hadiah kamu. Tak ada, tak main ni semuanya. Aku seorang Nabi, bukan nak hadiah. Korang masuk Islam selamat, tak masuk Islam kenalah korang. Nah, irji' ilaihim fala na'tiyannahum bijunudil la qibala lahum biha. Balik semula. Nah, kamu degil, kita akan datang kat tempat kamu. Tu Nabi Sulaiman AS. Dengan satu bala tentera junul la qibala lahum biha. Tak pernah kamu nampak sebelum ni. Memang takkan nampak tentera Nabi Sulaiman AS. Sampai sekarang takkan jumpa tentera macam dia. Sangat hebat. Wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Kami akan keluarkan mereka semua daripada negeri mereka dalam keadaan hina. Wa hum saghirun. Kecil, hina. Jadi itu adalah ultimatum daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi sambungan kisah dia boleh baca kat dalam suratul Naml. Surah apa? Semut.
Tapi yang kita nak sebutkan tadi adalah tentang apa ni? Selitan-selitan ni antara dialog ni, antara percakapan, selitan-selitan ni biasa dalam bahasa Arab, juga dalam bahasa kita pun nak ikutkan. Jadi di sini setelah Nabi SAW puji Allah SWT, mil'as samawati wa mil'as samawati wal ardi wa bil umma syi'ta min syai'in ba'du ahlas thana'i wal majd. Lepas tu ahaqqu ma yaqulul 'abd wa kulluna laka 'abd. Sepatut sebaik-baik yang sebagus-bagus yang dikatakan oleh seorang hamba, dan kami semua adalah hamba kamu, hamba engkau. Baru dia punya perkataan, Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, Allahumma maknanya ya Allah, la mani'a, tidak ada penghalang daripada apa yang kau berikan. Yang telah engkau berikan, tak ada siapa boleh halang. Kalau Allah nak berikan, dan berikan ini awak boleh tafsirkan dengan apa juga yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pengkhususannya. La mani'a lima a'taita. Ma dekat sini, ma mausulah dekat sini menunjukkan keumuman. Apa juga Allah nak berikan pada seorang tu, tak ada orang boleh halang. Siapa boleh halang? Malaikat pun tak boleh halang. Baik jin mana, hantu mana pun tak boleh halang. Apalagi orang. Raja apa pun nak halang, tak boleh halang. Jadi kalau dah tahu macam tu, apa kita buat? Kalau Allah nak berikan sesuatu pada seorang tu, tak ada orang boleh halang, jadi minta aja pada Allah SWT. Allah kalau kasih, tak ada orang boleh halang. Kesihatan, harta benda, apa jugalah. Yang penting tu, lebih penting lagi keimanan lah. Baik, taufik dan hidayah. La mani'a lima a'tait. Tak ada seorang manusia pun, kalau berkumpul pun satu ciptaan Allah, semua ciptaan Allah SWT, nak halang kita dapat sesuatu daripada Allah SWT, tak akan boleh. Baik. Wala mu'tiya lima mana'at. Dan sebaliknya, tidak ada pemberi terhadap apa yang kau telah halang. Sesuatu yang Allah tak bagi, tak ada orang boleh kasih. Jadi kalau Allah tak bagi rezeki tu, kita akan dapat rezeki tu. Allah tak berikan sembuh tu, tak akan kita boleh dapat sembuh tu. Doktor macam mana, ubat macam mana pun. Jadi tetap minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau tak dapat, jangan minta pada orang lain, minta juga pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah je yang boleh kasih. Dan kalau Allah halang, tak ada orang boleh kasih. Sebab Allah SWT Al-Mu'ti, Al-Mani', Al-Nafi', Ad-Dar, yang maha memberi, yang maha melarang, menghalang, yang maha memberi manfaat, yang maha memberi kemudaratan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan tidak ada orang yang mempunyai keagungan, kemewahan, dzal jaddi, tak akan dapat beri manfaat daripadamu, minka dekat sini maknanya indaka, di sisimu, al-jadd, la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Orang yang ada kelebihan tak akan beri manfaat di sisimu, dia tak akan berikan al-jadd, kelebihan, di sisimu. Ya, apa maknanya? Orang yang kaya, orang yang ada harta, kalau dia nak berikan sesuatu manfaat, dia tak akan dapat berikannya. Orang yang ada kelebihan, dia tak akan dapat manfaat apa-apa daripada kelebihannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya untuk dirinya sendiri. Jangan sangka bahawa dia punya kemuliaan, dia ada harta benda apa semuanya, dia ada baiknya, dia baguslah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dengan kelebihannya, Tetapi yang beri manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apa dia? Kalau bukan harta dia, bukan kemuliaan dia, apa dia? Amalan dia dan ketakwaannya. Wa innama yanfa'uhu ridhaka wa taqwaka. Yang memberi manfaat pada dirinya adalah redanya Allah SWT
dan takwanya kepada Allah SWT. Dan itulah kata-kata yang berhak dikatakan, diucapkan oleh semua hamba Allah SWT. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Al-jadd sebagaimana kita terangkan tadi, artinya asal maknanya adalah yang mempunyai kemuliaan, kelebihan dari sudut harta ataupun pangkat dan sebagainya. Dan juga boleh bermakna bapa kepada bapa. Jad, datuk lah. Kan ni semua ke atas. Tapi yang sesuai dekat sini adalah kemuliaan. Jadi kenapakah ucapan ini sesuatu ucapan yang paling patut diucapkan oleh semua hamba Allah SWT? Sebabnya dia ada makna tawakal, tafwid, penyerahan diri kepada Allah SWT semata-mata, tunduk kepada Allah SWT, pengiktirafan terhadap wahdaniyah Allah SWT, dan dia mengikrarkan bahawa tidak ada haul, tak ada keupayaan, wala quwwah, tak ada kekuatan melainkan dengan Allah SWT. Tak ada apa-apa, kita tak dapat buat apa-apa melainkan dengan taufik Allah. Tak ada kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua kebaikan, semua kejahatan, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu, seorang hamba bila faham ni, maka dia akan zuhud kat dalam dunia ni. Dia tak nak banyak harap benda-benda dunia, dan dia lebih kepada apa? Kepada amalan soleh. Sebab tak ada orang yang banyak harta yang boleh beri manfaat pada dirinya di sisi Allah SWT. Yang beri manfaat adalah apa? Ketakwaannya, amalan soleh yang dia lakukan. Jadi dia akan banyak apa? Minta harta benda ke? Ataupun dia pergi cari amalan-amalan, jalan-jalan dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu patutnya dilakukan. Baik, itu yang sepatutnya dia lakukan. Sebab tu nasab keturunan ni semuanya tidak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin anak cucu keturunan kiai ke, betul tak? Syekh ke, ataupun sahabat pun, ataupun nabi pun, keturunan Nabi Ibrahim lah. Siapa keturunan Nabi Ibrahim? Kita keturunan Nabi tak? Oh, mana Nabi Melayu Ustaz? Ada apa? Kita semua keturunan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, lepas tu Nabi Adam alaihissalam. Kalau tak dapat Nabi Ibrahim, Nabi Nuh mesti punya. Semua Nabi Ibrahim ni semua datang daripada mana? Daripada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Satu dunia mati, tinggal orang beriman je, iaitu orang-orang yang naik kapal Nabi Nuh alaihissalam. Itu je orang beriman kat dalam dunia. Satu dunia habis. Orang beriman kat dalam dunia ketika itu cuma Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya yang sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah yang beriman kepada Nabi Nuh melainkan qalil. Allah sendiri cakap sedikit. Ada kata 8 orang, ada kata 80, ada 800, atau 8,000. Macam mana pun sikit, semua sikit. Baik. Dan daripada keturunan Nabi Nuh alaihissalam datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Jadi kalau kita lihat Nabi, daripada Nabi Ibrahim keluarnya Nabi-Nabi yang sangat banyak. Kita ada keturunan Israel, Nabi Yaqub alaihissalam. Inilah keturunan Nabi-Nabi Yahudi. Kira semua Nabi-Nabi lepas tu daripada line apa? Lineage apa? Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi last sekali selepas tu ditutup dengan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang juga merupakan siapa? Anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi maknanya semua orang Arab, dan Nabi Ismail ni bapa kepada apa? Orang-orang Arab. Sebagaimana Nabi Yaqub ini, Ishaq, Nabi Yaqub ni adalah bapa kepada orang-orang Yahudi. Betul ni? Jadi kalau orang kata Quraisy lah, Bani Umayyah lah, Bani Makhzumi dan apa semuanya, ini semua sebenarnya daripada keturunan apa ni?
Nabi Ismail kan? Dan kalau ada keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim tak? Mestilah keturunan Nabi Ibrahim. Mesti ke tak mesti ni? Dah mesti punya. Jadi siapa yang mengkhususkan kononnya mesti daripada lineage Nabi Muhammad SAW baru dari keturunan Nabi Ibrahim? Habis apa hal dengan Quraisy yang lain? Itu bukan keturunan Nabi Ibrahim ke? Sebab doa Nabi Ibrahim kata apa? Wa idh ja'alna wa idh qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ingatlah apabila Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadha baladan amina, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, iaitu Mekah, baladan amina, negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan berilah ahlinya rezeki, minas samarat, daripada buah-buahan yang macam-macam. Tadi siapa? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Doa Nabi Ibrahim untuk siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang kafir tak dapat. Tapi kata Allah SWT, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Siapa yang kafir, aku akan tetap berikan. Aku berikan kesenangan, tapi sedikit je. Thumma attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Kemudian aku akan paksa dia, masukkan dia kat dalam azab api neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi orang kafir pun tetap akan dapat, yang duduk kat Mekah tetap akan nikmati apa ni, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ini ialah sekejap aja. Nanti dia akan diazab oleh Allah SWT. Ada ayat tu, wa idzi batala Ibrahima wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Dan ingatlah apabila Ibrahim itu, Tuhannya menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kalimat maknanya berapa ujian? Fa atammahun, maka Nabi Ibrahim pun lulus, sempurnakan semua ujian-ujian. Banyak, bukan satu, banyak. Qala inni ja'iluka linnasi imama, maka Allah pun berkata, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku jadikan engkau imam bagi manusia semuanya. Inni ja'iluka linnasi imama. Dan Nabi Ibrahim sekarang apa? Nabi. Jadi lepas tu dah berapa ujian-ujian tu, Allah jadikan dia imam untuk manusia. Maka perlulah kita faham apa makna imam dekat sini. Imam solat ke? Imam apa ni? Imam pemerintah manusia ke? Nabi Ibrahim jadi raja ke? Atau imam apa? Ikutan. Mana satu patutnya? Ikutan ke? Raja ke? Atau setakat untuk imam solat aja? Imam ikutan lah. Tapi ikutan yang baik ke yang jahat kan ya? Atau dua-dua sekali? Mestilah yang baik. Ikutan yang baik. Atau dia mesti jadi pemerintah ke? Tak ada pula Nabi Ibrahim jadi raja. Ada wilayah? Tak ada. Dia cakap apa orang mesti ikut? Tak ada pula macam tu. Jadi menyebabkan cuma ada satu makna je, iaitu dia ikutan untuk manusia. Qudwah. Ada orang pula kata, tak, imam ni status dia lagi tinggi daripada status Nabi. Sebab dia dah jadi Nabi, lepas tu Allah jadikan dia pula imam. Jadi imam lagi besar status daripada Nabi. Datang cerita. Jadi imam juga dilantik, macam mana Nabi juga dilantik oleh Allah SWT. Chosen one. Dia mesti dilantik oleh apa? Oleh Allah SWT. Okey. Tapi kita kalau lihat, kalau awak kata imam ni imam macam Nabi, dia dah Nabi pun. Kalau awak kata dia imam ini imam raja, Nabi Ibrahim bukan raja pun. Orang ikut dia pun, orang baiat dia, tak ada kan? Dia sebenarnya apa dia? Cuma satu jadi ikutan. Ada orang kata
Mereka lah selalu yang kata, bahawa takkan jadi ikutan aja, setakat ikutan je, tak power lah. Dia tak happy dengan apa ni, tafsiran macam ini. Kita katakan Quran kata Ibrahim alaihissalam ialah ikutan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diikutan untuk Nabi, diikutan untuk siapa? Untuk kita juga. Ikutan aja tu. Bukan bila apa ada baiat dia. Tak mungkin kita boleh baiat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata dalam Al-Quran? Dalam surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Jadi ayat dia mula dengan apa? Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sesungguhnya terdapat ikutan yang bagus pada siapa? Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, iaitu pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas tu ikutan. Bukan dia jadi apa ni? Raja ke? Betul tak? Ikutan lah. Lepas tu diterangkan kat mana bagusnya Nabi Ibrahim AS. Antara yang bagusnya apa dia? Idh qalu liqaumihim, apabila mereka berkata pada kaum mereka, kami lepas diri daripada kamu. Inna bura'a'u minkum, dan kami lepas diri daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Lepas diri daripada orang kafir dan kekufuran mereka. Dan kafarna bikum, kami kufur terhadap kamu. Ini semuanya adalah perkara yang perlu diikuti. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan, dan memula antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian sampai bila-bila? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kamu beriman kepada Allah yang esa. Kalau kamu dah beriman, maka kita dah tak lepas diri daripada kamu. Tak ada lagi permusuhan, tak ada lagi kebencian. Ini kata Allah SWT adalah uswatun hasanah lakum, untuk kita semua orang Islam. Melainkan kata-kata Ibrahim kepada bapanya, yang ini bukan ikutan. Illa qaula Ibrahim li abi la astaghfiranna lak, aku akan minta ampun untukmu. Yang ini tak boleh. Kita tak boleh minta ampun kepada Allah SWT untuk bapa. Kalau bapa lain pun tak boleh lah. Tapi bapa yang macam mana? Bapa yang kafir. Wa ma amliku laka minallahi min syai', aku tak ada dapat apa beri kuasa, tak ada kuasa atasmu sedikit pun. Ini semua adalah dengan izin Allah. Jadi lepas tu sesungguhnya pada mereka itu terdapat ikutan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Nah, siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Kaya. Baik, jadi ini satu lagi contoh. Dan dalam ayat lain dalam suratul Nahl, Nahl maknanya lebah. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami perintahkan, kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, anittabi', hendaklah engkau ikut apa?
millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim yang hanif. Dan bukanlah Ibrahim itu termasuk orang-orang musyrikin. Jadi imam dekat sini maknanya apa? Ikutan untuk manusia, bahkan untuk nabi-nabi semua, untuk kita semuanya. Ikutan, bukan imam wilayah yang ada kerajaan. Baik, sambungan daripada ayat dalam surah Al-Baqarah tadi. Berkata Allah SWT kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam untuk orang ramai. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, daripada zuriatku pun. Daripada zuriat. Apa mana zuriat? Anak daripada anak tertentu, zuriat daripada anak tertentu. Semualah, anak, cucu, apa semuanya. Suruh jadi apa? Suruh jadi apa? Imam. Suruh jadikan imam. Allah kabulkan tak? Allah kabulkan tak? Kabulkan. Allah kabulkan, tapi dengan syarat. Apa dia? Sambungan ayat dia. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Orang yang zalim tak akan mencapai janjiku ini. Ya, aku jadikan kau imam, zuriat kau pun imam, tapi yang zalim daripada zuriat kau tak akan aku jadikan imam ikutan. Sekarang kita dah tahu apa makna imam kat situ. Imam tu ikutan, bukan mestinya ada kekuasaan. Maybe ada kekuasaan, maybe tak ada. Baik, tapi dia adalah ikutan imam yang diikut. Tapi orang zalim tak akan jadi, tak akan dapat janjiku ini. Daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita dah tahu tadi kan, satu zuriat daripada Yaqub alaihissalam, yang merupakan Nabi-Nabi Israel, Bani Israel. Dan imam tu adalah Nabi-Nabi dia. Kemudian satu lagi daripada apa? Daripada keturunan Nabi Ismail. Boleh ni? Kalau kita anggap imam ni nabi-nabi, tak ada masalah lah. Akhirnya berhenti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tafsirkan imam itu lebih luas lagi, siapa-siapa juga yang diikuti dalam agama, maka masuk semua orang Arab. Masuk semua orang Arab. Sebab semua orang Arab daripada keturunan siapa? Nabi apa? Nabi Ismail alaihissalam. Jadi masuklah keturunan Abu Bakar boleh, Umar boleh, Muawiyah pun boleh. Boleh tak boleh? Kenapa mesti nak kena daripada Fatimah kan Ali je? Lepas tu daripada Husain aja. Bacalah betul-betul, wa min dzurriyyati, daripada zuriatku. Jadi awak kalau nak khaskan kepada keturunan tertentu, awak kena bawakan dalil. Kita kata ya, daripada keturunan Ali pun boleh jadi imam, tapi keturunan lain pun boleh jadi imam, sebab semua daripada keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang penting tak ada satu dalil pun. Itu kalau kita nak cakap pasal kita katakan nak jadikan tu sebagai ada hujah lah, tapi tak ada hujah langsung pun. Itu imam tak ada kena dengan imam mereka pun. Ada 12 sajalah, lepas tu maksum lah, lepas tu boleh wasiatkan kepada imam selepasnya lah. Itu lagi tak ada dalam Quran, dalam hadis. Okay. Itu semua khurafat, usturah, dongengan saja. Tapi itulah rukun iman yang membezakan antara mereka dengan semua orang Islam yang lain. Jadi penting ke tak penting tu? Penting. Tapi itu mereka tak dapat buktikan. Jadi kenapa orang nak cakap pasal benda lain? Buktikan kepada semua orang Islam lain tentang apa kebenaran imamah tu, baru kita bercerita pasal yang lain. Tak ada dalil bagi mereka. Tak ada dalil. Ni semata-mata nak apa ni? Nak hadkan kekuasaan kepada golongan tertentu saja. Sebab tu dalam bangsa mereka ataupun dalam mazhab mereka,
Semua dia punya Tok Haji, Tok Sarban, semuanya apa? Semua mesti nak pakai, mesti nak ada kerabat dengan apa ni? Ahlul Bait. Tak Hasani lah, Husaini lah, dan Musawi lah, dan Ja'fari lah, dan itulah Fatimi lah, Alawi lah. Mesti nak ada. Lepas tu kalau dapat aja, orang respect. Habib-habib lah untuk kita punya side. Tu diorang punya. Padahal tak ada kena-mengena. Baik, balik kepada kitab. Jadi lafaz jad itu dengan baris, jimnya berbaris atas. Maknanya apa? Yang mempunyai kelebihan, kemewahan, keagungan, kekuasaan sultan dan juga datuk. Jadi orang yang banyak harta, banyak anak, banyak pangkat duniawi, ini semua tidak ada manfaatnya di sisi Allah SWT. Allah telah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaatnya harta benda ataupun anak-anak, melainkan orang yang mendatangi Allah dengan hati yang sejahtera, qalbin salim. Kenapa salim, sejahtera? Dia beramal dengan Allah SWT. Telah bertakwa pada Allah SWT di dunia, dia selamat. Adalah dah jelas kan, harta benda, anak-anak, nasab keturunan dalam ayat lain semua tak ada faedahnya. Kalau kita bariskan jimnya bawah, wala yanfa'u dzal jiddi minkal jidd, itu juga disebutkan oleh sebagian orang, tapi telah ditolak oleh ulama-ulama selepas itu. Imam Tabari tolak dan beberapa ulama lain. Jid pula maknanya bersungguh-sungguh. Jadi maknanya tak adalah faedah orang yang bersungguh-sungguh di sisimu. Jadi maknanya tak berapa tepat lah. Sebab orang yang bersungguh-sungguh ada manfaatnya kalau dia beramal dengan amalan yang saleh. Tapi kalau maknanya jid dekat sini, bersungguh-sungguh dekat sini, tak ada manfaatnya orang yang beramal sungguh-sungguh, setakat amalan dia saja. Jadi amalan dia saja tak boleh jadi bayaran untuk syurga Allah SWT. Tapi yang menjadi sebab dia masuk syurga adalah apa? Rahmat Allah SWT. Dan amalan tu sebab masuk syurga. Adapun amalan tu sendiri tak boleh jadikan dia sebab masuk syurga ataupun bayaran masuk syurga, maka itu makna yang betul. Sebab ada hadis Nabi SAW, tak ada seorang pun yang mana amalannya akan menyelamatkannya, ataupun dalam riwayat lain yang akan masukkan dia dalam syurga. Ini hadis dalam Bukhari dan Muslim. Maka sahabat-sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, aku pun sama, amalan aku semua, solat, puasa, baca Quran, semua tak boleh masukkan aku dalam syurga. Tapi Allah SWT telah menyelubungi aku dengan rahmat, maka aku akan masuk syurga. Baik. Jadi kita yang lain-lain ni semuanya belum tahu lagi. Amalan kita semata-mata bukan boleh jadi satu alasan untuk kita masuk syurga, tapi dia cuma sebab. Bukan bayaran untuk masuk syurga, tapi semua kita masuk syurga kerana rahmat Allah SWT dan karunia-Nya. Jangan kita sekali-sekali rasa bangga diri dengan amalan yang kita kerjakan. Tapi jangan pula kita tak buat apa-apa. Kita cuma minta rahmat Allah SWT saja. Kita minta nama kita rahmat saja. Muhammad Rahmat, Wan Rahmat, Tu Rahmat dan sebagainya. Wan Rahmat mana cukup? Taruhlah banyak sikit, 10 Rahmat. Jadi ada dua-dua kena ada. Beramal sebab untuk dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian riwayat yang berikutnya.
Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ni ya? Qala haddatsana Hushaim ibn Bashir qala akhbarana Hisham ibn Hassan an Qais ibn Sa'ad an Ata' an Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahla ats-tsana'i wal majd la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kali ini riwayatnya daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kita terus pergi pada sanadnya. Beliau ni adalah Abdullah ibn Abi Syaibah Al-Kufi. Qala haddatsana Hushaim ibn Bashir As-Sulami Abu Muawiyah Al-Wasiti thiqah. Jadi Hushaim ibn Bashir, bukan Hashim, Hushaim thiqah. Qala akhbarana Hisham ibn Hassan Al-Basri, juga thiqah. Ini orang Basra. Wasit dengan Basra ni duduk kat Iraq. Dan yang mula-mula Kufah, ni juga orang Iraq lah. Qala akhbarana Hisham bin Hassan Al-Basri thiqah an Qais ibn Sa'ad. Yang ini Al-Makki, mufti Mekah. Qais ibn Sa'ad Al-Makki. Dan beliau ni murid kepada Ata' bin Abi Rabah. Dan lain-lain lagi, Tawus. Dan beliau banyak ada beberapa riwayat dalam Sahih Muslim. Baik. Kata Ibnu Ma'in, laisa bihi ba's. Kata Imam Ahmad, Abu Zur'ah dan lain-lain lagi, beliau ini thiqah. Jadi beliau ni thiqah, mengikut Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. An Ata' ni guru beliau, Ata' bin Abi Rabah Al-Qurashi Al-Fihri maulahum. Beliau ni hamba kepada orang Quraisy, Al-Fihri. Jadi bekas hamba, tapi dia jadi apa ni? Jadi tuan dalam ilmu hadis. Bahkan bukan ilmu hadis je, juga dalam fikih. Pada zaman dia, orang amir keluarkan arahan, tak ada orang boleh beri fatwa tentang manasik haji dan umrah kecuali Ata' bin Abi Rabah. Kita terangkan dahulu. Dan orangnya kulitnya hitam, miskin. Baik. Tapi beliau ni kaya dengan ilmu. Beliau ni thiqatun faqih fadil lakinnahu kathirul irsal. Tapi beliau ni banyak mengirsalkan hadis. Irsalkan hadis maknanya dia tak sebutkan sahabatnya, terus saja pada Nabi SAW. Beliau wafat tahun 114 Hijrah. Imam Muslim ada riwayatkan 10 bab daripada beliau. Dan Ata' bin Abi Rabah ni murid pula kepada sahabat yang masyhur Abdullah ibn Abbas, habrul ummah, turjumanul Quran, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan pakciknya Abbas, dua-duanya adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Hashimi At-Taifi. Baik. Beliau berkata, Ibn Abbas berkata, sesungguhnya Nabi SAW apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, yakni ketika i'tidal, Nabi berkata, Allahumma Rabbana lakal hamd. Kalau tadi ada Rabbana lakal hamd, tak ada Allahumma kan? Sini ada Allahumma, jadi ada perbezaan lafaz. Jadi dua pun kita boleh baca. Nak baca Rabbana lakal hamd dia pun boleh, nak baca Allahumma Rabbana lakal hamd pun boleh. Tukar-tukar lah. Ada yang kata kita sentiasa baca Allahumma sebab lagi banyak pahala. Baik. Ala kulli hal, sama juga yang tadi, bil as-samawati malal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majd, lain semua sama.
Allah la, ini tak ada Allahumma la mani'a lima a'ta. Allahummanya tak ada. Itu perbezaannya. Tadi ada, sini tak ada Allahumma. Jadi tujuan riwayat ini selain daripada perbezaan lafaz adalah mutaba'ah bagi riwayat tadi. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Berkata Imam Muslim selepas itu, haddatsana Ibnu Numair, qala haddatsana Hafs, qala haddatsana Hisham Ibnu Hassan, qala haddatsana Qais bin Sa'ad an Atha' an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qawlihi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du wa lam yadhkur ma ba'dahu. Kata Imam Muslim, Ibnu Numair menceritakan kepadaku, dia berkata Hafs menceritakan kepada kami, menceritakan kepada kami. Bila tu sampai kepada Hisham bin Hassan. Hisham bin Hassan ada kan dalam sanad tadi. Jadi dimutaba'ah untuk apa ni? Untuk sanad tadi. Sebab tadi pun kita jumpa dekat Hisham bin Hassan. Jadi tujuannya adalah mutaba'ah. Dan ada sebab Imam Muslim letakkan riwayat ini selain daripada mutaba'ah. Mutaba'ah maknanya nak kuatkan riwayat tadi, bahawa dia banyak sumbernya. Sebab yang kedua adalah ada perbezaan lafaz. Perbezaan lafaz. Selepas wamil ama syi'ta min syai'in ba'du, tak ada lagi sebut ahlas sana'i wal majah. Yang ini dia punya riwayat tu ringkas. Baik. Jadi apa kita boleh dapat daripada hadis ini? Sunnah Nabi SAW apabila i'tidal daripada rukuk. Ada bacaan-bacaan ini disunatkan untuk kita membacanya. Ini semua tak wajib lah. Walaupun Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Bukan maknanya semua tu wajib, tapi semuanya sunnah Nabi SAW. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang tidak wajib. Jadi siapa buat dapat pahala. Mana satukah yang wajib, yang tidak wajib? Itu perlu fiqahnya. Baik, kena lihat hadis-hadisnya. Secara dasarnya apa yang diajar dalam hadis orang yang salah dalam solatnya itu, yang solat tak ada tumak ninah, kemudian Nabi kata hendaklah kau buat gini, buat gini, buat gini, buat gini. Semua yang Nabi kata mesti buat, itu rukun semuanya. Semua mesti buat. Yang Nabi tak sebutkan tu asalnya tak wajib. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahawa dia wajib. Jadi kerana Nabi tak ajar apa nak baca ketika i'tidal, asalnya tak wajib baca. Dan tak ada perintah Nabi suruh baca gini-gini. Yang ada cuma perbuatan Nabi baca. Setakat perbuatan Nabi boleh tak jadi dalil wajib? Tak boleh. Boleh setakat perbuatan Nabi tak boleh jadi dalil wajib. Tapi ini pun bukan mutlak, mesti sentiasa macam gitu. Dia kena tengok. Kalau perbuatan tu banyak kali Nabi tak pernah tinggalkan, kita tak boleh kata ni setakat perbuatan Nabi je. Ini Nabi tak pernah tinggalkan. Ada apa ni? Ada hujah bagi orang mengatakan kalau Nabi tak tinggalkan menunjukkan dia wajib. Tapi kalau Nabi ada tinggalkan sikit-sekali, okeylah, dia tak wajib. Masalahnya kalau perbuatan tu cuma sekali je, macam mana? Nabi buat. Adakah yang Nabi buat ni wajib ke tidak? Tu dia. Setakat perbuatannya, tak ada dalil-dalil lain. Ini yang payah ni. Macam haji, manasik haji. Adakah semua yang Nabi buat itu wajib? Dan juga mungkin masuk dalam manasik haji kurban contohnya. Adakah semua yang Nabi buat tu semuanya wajib? Jadi ini diperselisihkan oleh ulama. Mana dalilnya kuat ini wajib? Wajiblah dia. Kalau tak berapa kuat, maka mereka tak anggap dia sebagai wajib. Sebab kalau wajib semuanya, Nabi lepas lontar jamrah, dia doa macam surah Baqarah baca. Awak boleh handle tu. Lepas tu kat depan, lepas lontar jamrah, pergi lagi doa macam surah Baqarah. Surah Baqarah baca 2 jam awak doa. Kita dah lah penat. Kat belakang orang punya ramai. Awak kalau doa 2 jam kat situ, semua orang doa 2 jam kat situ, apa jadi kat situ? Habis. Crowded. Orang tak boleh lontar. Jadi tak wajib lah. Kita tahu ni semua
tak wajib, sunat aja. Begitu juga bila di atas bukit Safa doa kan, panjang. Atas bukit Marwah pun panjang, takbir doa. Lepas tu takbir doa, takbir doa 3 kali, 3 set. Panjang tu ngadap ke Kaabah. Baik. Jadi ada yang wajib, ada yang tak wajib melihat kepada dalil-dalilnya. Adapun semata-mata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menunjukkan dia wajib. Paling banyak pun mengikut sunnah. Itu pun tengok tau. Kalau dalam ibadat boleh kita namakan dia sunnah. Kalau dia bukan ibadat, pakaian, seliparnya dan sebagainya, maka itu asalnya bukan sunnah. Boleh? Setakat buat je tak ada dapat pahalanya. Kecuali kita niatkan nak ikut Rasulullah SAW, sayang kepada Nabi SAW, sunnah ta'asi, baru dapat pahala. Baik, masuk kita pada bab yang selepasnya. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Sa'id bin Mansur wa Abu Bakar bin Abi Shaybah wa Zuhair bin Harb. Qalu haddathana Sufyan bin Uyainah. Qala akhbarani Sulaiman bin Suhaim an Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad an abihi an Ibn Abbas. Qal kashafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitarah والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان بهذا. Jadi dengan sanadnya Sa'id bin Mansur, Abu Bakar bin Abi Shaybah, Zuhair bin Harb, semuanya guru-guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Nak ikutkan tak payah kita nak cek lagi, sebab satu orang guru ni pun dah cukup. Dah 3 orang guru, bukan main kuat lagi. Dan asalnya semua guru Imam Muslim fiqh boleh percaya punya. Sebab Imam Muslim tak kata ni adalah kitab sahih. Tentulah yang first kali dia jaga adalah guru dia sendiri. Baik. Tapi Sa'id bin Mansur ini Al-Khurasani, dan kemudian beliau tinggal di Mekah, fiqh, fiqhatun mutqin, musannif, pengarang kitab lagi. Wafat tahun 227 Hijrah. Kemudian lepas itu Abu Bakar bin Abi Shaybah Al-Kufi, fiqh, kita dah tahu. Zuhair bin Harb An-Nasa'i, Abu Khaytham An-Nasa'i. Jadi 3 orang ini meriwayatkan daripada haddatsana Sufyan ibn Uyainah. Okay. Dan beliau ni asal daripada Kufah. Sufyan bin Uyainah Al-Kufi, lepas tu beliau tinggal di Mekah. Qala akhbarani Sulaiman ibn Suhaim Al-Hashimi maulahum, daripada Bani Hashim, tapi dia adalah bekas hamba. Jadi beliau ni orang Madinah, Abu Ayyub Al-Madani. Dan beliau ini kata Ibnu Sa'ad dan Imam An-Nasa'i thiqah. Tapi kata Ibnu Hajar, beliau ini saduq. Saduq maknanya riwayat dia minimum hasan. Hadisnya hasan. Baik, beliau riwayatkan daripada guru beliau Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad Ibnul Abbas Ibn Abdul Muttalib. Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad Ibnul Abbas bin Abdul Muttalib. Maknanya dia siapa? Cucu Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad Ibn Abbas, cicit kepada Al-Abbas.
Sebab Ma'bad Ibn Abbas anak kepada Abbas, Abdullah bin Ma'bad bin Abbas cucu dia, Ibrahim ni cicit Al-Abbas. Daripada apa ni, line Al-Abbasi. Baik, beliau ni juga orang Madinah. Kata Imam Ibn Hajar, beliau ni saduq juga. Dan beliau riwayatkan daripada bapanya Abdullah bin Ma'bad Ibn Abbas. Dan ni juga adalah orang Madinah. Dan beliau ni difiqahkan oleh Abu Zur'ah. Berkata Ibn Hajar dalam takribnya, fiqah qalilul hadis. Fiqah tapi hadisnya tak banyak. Baik, beliau ni dah kira tabi'in, riwayatkan daripada Ibn Abbas. Dan kita semua kenal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau ni masih kecil lagi ketika kenabian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi wafat, beliau baru umur dalam 11 tahun, 10-11 tahun je. Tapi riwayat hadis ni banyak, menunjukkan bahawa riwayatnya banyak daripada sahabat-sahabat yang lain yang senior daripadanya. Baik. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelak as-sitarah. Sitarah itu adalah langsir yang ada dekat pintu. Jadi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai apa? Pintu pun tak ada, pakai langsir aje, kain tutup rumah dia. Kita bukan, kita pintu lagi, gate lagi. Gate besi. Nabi SAW pakai langsir je untuk rumah dia. Ini menunjukkan kedhaifan dan zuhudnya Rasulullah SAW. Dan dalam keadaan aman, tak takut apa pun, rompak. Kita dengan itu pun orang rompak. Kalau pakai langsir habis, tak tahu. Kucing masuk, semua masuk. Baik, ketika Nabi SAW buat itu, orang ramai sedang diri dalam keadaan bersaf, sufufun. Jadi orang diri dalam saf ni nak apa? Ada dua, sama ada nak pergi perang ataupun tengah solat. Jadi dalam hal ini tengah apa? Tengah solat di masjid Nabi. Sebab rumah Nabi SAW bersebelahan dengan masjid Nabi. Jadi dia buka aja dia punya langsir, dia nampak orang ramai sedang solat. Khalfa Abi Bakar. Kalau diorang tengah solat, diorang solat belakang siapa? Oh, belakang Abu Bakar As-Siddiq. Dan ni ketika Nabi SAW sedang sakit, yang bawa kepada kewafatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia dah tak boleh pergi pun solat. Kalau tidak, dia akan cuba juga pergi. Sampai pingsan-pingsan, mandi pingsan, orang dokong dia. Tapi akhirnya dia tak dapat pergi. Baik. Jadi Nabi SAW pun bersabda, ketika itu Nabi pun bersabda. Jadi mereka dah solat ke belum solat ni? Kalau tengah solat boleh ni ke? Nak cakap dengan orang tengah solat. Jadi ni baru nak solat. Sempat Nabi SAW ajarkan mereka. Tapi ada kemungkinan mereka sedang solat, betul tak? Dah start Allahu Akbar. Boleh tak bercakap-cakap? Jawabnya boleh. Ini siapa ni? Nabi. Nabi boleh lah. Dan ni bukan sebarang cakap ni. Ini cakap tentang apa ni? Tentang solat. Kalau tentang ada masalah solat, boleh. Ini menunjukkan dalil. Boleh kita bercakap untuk menerangkan suatu untuk maslahat solat. Tak apa. Dan orang yang dengar, orang yang cakap tu, kiblat kat sini, kiri, dia tengah solat. Aku tak nak, nanti orang aku tak khusyuk. Action pula. Pusing kerja lah kiri. Macam mana berlaku orang-orang di masjid apa? Qiblatain tu dan Quba. Mula-mula diorang solat ke masjid apa? Ke kiblat yang lama, Masjidil Aqsa. Orang kata apa? Dah tukar ke Masjidil Haram. Terus diorang tukar. Maknanya diorang dengar ke tak? Diorang dengar. Itu tak menafikan khusyuk. Tapi kalau awak dah jadi wali tu lain cerita lah. Semua tak dengar lagi. Jadi ini hujah orang yang membolehkan kita diam dalam solat untuk mendengar satu khabar yang sedikit.
Boleh kita diam sekejap nak dengar orang cakap. Kita tengah baca-baca, ada orang tengah cakap, kita boleh diam sekejap. Boleh. Tapi jangan pula nak solat Jumaat dia umumkan itu, umumkan ini, kita pergi dia apa dia cakap. Sibuk pula nak tahu awak solat ke tengah dengar ni. Okey, jadi kalau ada benda yang sedikit penting boleh. Baik, kata Nabi SAW, ayuhan nas, wahai manusia. Mereka manusia ke bukan? Manusia. Jadi bolehlah panggil mereka sebagai manusia. Jadi ini dalil bahawa panggilan manusia, wahai manusia ni bukan khusus untuk orang-orang kafir. Tak semestinya kita mesti panggil orang-orang yang beriman. Tidak. Kadang-kadang kita nak panggil wahai manusia, boleh juga. Lam yabqa min mubashiratin nubuwah. Tidak ada yang tinggal daripada khabar-khabar kenabian. Ya, ini berita-berita gembira tentang kenabian. Yang ini sejak mula ia keluar, dah tak ada lagi melainkan apa? Melainkan mimpi yang soleh. Illa ru'ya salihah yarahal muslim, yang dilihat oleh orang muslim. Bukan sembarang orang jahat tak, orang fasik tak. Orang muslim yang soleh, dia boleh nampak lagi mimpi yang soleh, yang merupakan sebahagian daripada apa? Kenabian. Bukan seluruh kenabian, sebahagian daripada berita-berita kenabian. Sebab sebelum Nabi SAW dapat wahyu, Nabi SAW kata orang dah dapat apa, introduction nak jadi Nabi. Dia dapat mimpi-mimpi yang soleh. Seperti apa ni, ada sinaran subuh dan sebagainya. Selepas ini dah tak ada lagi, kecuali mimpi-mimpi ini je. Baik, au tura lahu, yang dilihat oleh orang muslim ataupun ditunjukkan kepadanya. Maknanya dia tak mimpi, jadi orang lain yang mimpi. Okey, orang tu khabarkan padanya. Ala wa inni nuhitu, ketahuilah sesungguhnya aku dilarang daripada membaca Al-Quran. Adapun aku masih dapat wahyu, tapi lepas aku ni dah tak ada dapat wahyu lagi. Itu maksud Nabi SAW. Jadi aku dah dapat wahyu bahawa aku dilarang untuk membaca Al-Quran. Jadi sama ada baca Fatihah ke, baca apa juga surah, tak boleh baca Quran dalam waktu sujud ataupun dalam rukuk. Rukuk ataupun sujud, raki'an aw sajida. Dia tak boleh baca Quran, apa juga surah ketika rukuk ataupun dalam sujud. Jadi kalau Nabi dilarang, sahabat-sahabat boleh kata, ya Rasulullah, engkau aja tak boleh baca Quran. Kita boleh. Jadi kita tahu ada perkara yang disyariat kepada Nabi SAW memang khusus untuk Nabi. Seperti kahwin lebih daripada 4 dalam satu masa. Baik, tapi ada perkara yang disyariatkan kepada Nabi tapi juga dia adalah syariat untuk umatnya. Kadang-kadang syariatkan kepada Nabi tapi untuk umatnya saja, bukan untuk Nabi pun ada juga. Baik, ada pun yang ini zahirnya untuk Nabi dan untuk umatnya semuanya. Jadi kalau Nabi dilarang membaca Quran, umatnya dilarang, apa hukum baca Quran ketika rukuk dan sujud? Fikirnya, hukumnya haram. Asal larangan, haram. Maknanya kalau baca juga, berdosa. Tapi apakah batal solat orang yang baca Quran ketika rukuk ataupun sujud? Baik, di sini ada khilaf di kalangan al-ulama. Ada yang mengatakan ringkasnya, kalau dia baca selain Fatihah, batal. Kalau dia baca Fatihah, tak batal. Baik, ada yang beza-bezakan hal demikian. Ada kata baca apa pun batal. Ada yang kata baca apa pun tak batal, cuma haram. Baik, ada pun untuk kita baik jangan cakap apa-apa, batal ke tak batal, kita katakan apa? Haram sudah. Bila batal tak batal, kita pas dia pada siapa? Pada ulama, pada mufti. Sebab benda ni tak ada dalil yang khas. Kita tahu Nabi larang, tapi apa hukumnya?
batal ke tak batal salat, kita tak berapa pasti, jadi terserahkan pada ulama. Dan ini tak sepatutnya ada masalah. Semua orang yang tahu hadis ini tak akan baca Al-Quran ketika solat. Jadi baca Quran sebagai Quran tu. Adapun kalau baca Quran bukan sebagai Quran, tapi sebagai doa yang ada dalam Al-Quran, apakah masih dilarang? Jawabnya, ketika itu dia bukan baca Quran, ketika itu dia sedang berdoa dengan doa yang warid daripada Al-Quran, dan itulah sebaik-baik doa. Jadi ini dibolehkan dalam rukuk, dalam sujud. Tapi kalau tidak, asalnya kata Nabi SAW, ada pun rukuk tu kalau tak boleh baca Quran, buat apa? Fa'azzimu fihi Rabba Azza wa Jalla, maka agungkanlah ketika rukuk itu Tuhan Azza wa Jalla, dengan kamu kata agungkan Subhana Rabbiyal Azim. Dan ketika sujud, apa kamu buat? Sungguh-sungguhlah berdoa ketika sujud. Fajtahidu fid du'ai. Kemudian Nabi kata faqaminun an yustajaba lakum, maka sangat-sangatlah berhak kamu dikabulkan, atau doa kamu dikabulkan kalau kamu doa ketika kamu sujud. Apa juga doa sangat mustajab ketika kita sujud. Jadi ketika sujud, ketika rukuk, kita tak doa sangat, kita apa ni? Kita agungkan Allah SWT. Tapi ketika sujud, kita banyakkan doa. Ijtahidu maknanya sungguh-sungguh. Balighu, bukan sambil leba. Nah. Dan kalau kita dah tahu hadis ni, makin kita akan apa? Sungguh-sungguh nak doa ketika sujud. Baik. Zahirnya kita baca Subhana Rabbiyal Azim banyak kali, baru kita boleh azimu, betul tak? Dan zahirnya kita doa lama-lama, memang betul. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ini kalau kita solat sendiri. Tapi kalau kita jadi imam, kena lihat orang belakang. Kalau ia memberatkan mereka, jangan. Ambil yang wajib je sudah. Baik, kalau kita jadi makmum, kita tak ada jalan melainkan ikut imam. Ada can, imam kasih can, doa. Baik. Dia kasih can untuk tasbih banyak kali, kita tasbih pun banyak kali. Ada pun solat sendirian, sebab tu perlu solat sunat. Tak ada solat sunat, kita susah nak amalkan, tak boleh amalkan ni semua. Baik. Berkata Imam Syafi'i, jadi sekarang tentang masalah baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, wajib ke tidak? Zahir hadis ini menunjukkan apa? Wajib. Bahkan wajib pula doa. Jadi ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan bahawa baca tasbih ini tak wajib. Baca tasbih ini tak wajib. Ada kata cukup baca satu kali je. Apa lafaz pun, janji subhanallah pun jadi. Nah. Ada yang mengatakan wajib baca tasbih. Ini adalah mazhab Hambali dan beberapa ulama hadis. Mereka mengambil zahir hadis-hadis yang memerintahkan kita tasbih. Kalau mazhab Hambali, masyayikh kita pun banyak pakai kitab Hambali, mereka selalu kata apa? Wajib tasbih. Ini antara rukun qauli yang wajib kita lakukan. Kalau tak buat, tak sah. Jadi tumakninah cerita lain, baca cerita lain. Nah. Dan kurang-kurang berapa kali? Ada katakan sekali, ada katakan kurang-kurang 3 kali. Jadi kita tahu khilaf tentang masalah ini. Saya tak boleh panjang-panjangan tentang masalah masa. Jadi kita cuba amalkan apa yang boleh. Tapi kalau dah terpaksa imam cepat ke apa, kurang-kurang kita baca satu kali pun jadilah. Dan kita tahu dalil orang yang tidak mewajibkan tasbih ini, dalilnya sama juga. Hadis orang yang salah dalam solatnya, Nabi tak perintahkan dia untuk baca tasbih. Tapi kita ada ni perintah baca tasbih. So ada yang mengatakan ni sunat saja perintah dia. Ada yang mengatakan bahawa dia
wajib. Yang selamat kita buat. Selamatnya adalah kita lakukan. Baik, kemudian Imam Muslim rahimahullah ta'ala bawa lagi satu riwayat. Bukan satu riwayat lah. Disebutkan Abu Bakar bin Abi Syaibah kata apa? Haddathana Sufyan an Sulaiman. Jadi pertama apa beza dia? Haddathana Sufyan. Yang tadi punya sanad apa? Haddathana apa? Sufyan bin Uyainah. Nampak tak? Itunya pasal sebenarnya. Yang tadi ada Sufyan bin Uyainah, tapi Abu Bakar bin Syaibah sebut cuma Sufyan saja, tak sebut Sufyan bin Uyainah. Itulah telitinya Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kemudian apa lagi? An Sulaiman. Yang tadi apa? Qala haddathana, qala akhbarana Sulaiman. Akhbarani Sulaiman. Tadi akhbarani, sini an. Ada beza tak? Ada. Kalau akhbarani murid baca, guru dengar. Jadi maknanya bersambunglah sanadnya, jelas. Tapi kalau an, dari saja. Mungkin dari secara langsung, mungkin dari secara tidak langsung. Siapa tu orang yang kedua tu? Yang orang tengah. Dan Sufyan bin Uyainah ni terkenal sebagai mudallis sebenarnya. Jadi Imam Muslim nak ingatkan bahawa ada riwayat yang an tadlis, tapi dia pakai riwayat apa ni? Ada riwayat yang mausul, bersambung. Dia tak ada masalah. Riwayat ni, sanad ni tak ada masalah. Semua thiqah pun. Saduk pun thiqah lah kira. Kemudian beliau mendatangkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma sebagai mutaba'ah. Jadi tak ada orang boleh dapat wahyu lagi. Siapa yang mendakwa bahawa dia dapat wahyu, dia telah berdusta. Sebab Nabi saja yang dapat wahyu. Mubasyiratin nubuwah pun dah tak dapat lagi. Semua yang boleh dapat mimpi je. Kalau Jibril datang kasih tahu dia, wahyukan dia, ini semua pembohong. Siapa dapat wahyu daripada Jibril? Dia Nabi lah. Boleh ni? Baik, kemudian ada beberapa riwayat ni bawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Itu kita akan tangguh pada pertemuan yang akan datang. Ada apa soalan? Naam, tafadhal. Waalaikumsalam. Yang kedua itu pada yang wala yang faham yang jadi kajian. Jadi kemarin jadi dua ayat dah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada pemilik rezeki. Jadi full stop rezeki hanya berasal dari ini. Jadi mana? Taklah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Maknanya orang yang mempunyai kelebihan, kemuliaan tu tak dapat beri manfaat. Kelebihan dia tak beri manfaat di sisi Allah SWT. Dirinya sendiri. Kalau pada diri dia tak boleh, apalagi nak pada orang lain. Ini semua adalah kata-kata tauhid dan tawakal. Baik, ini ada soalan Ustaz, kalau di Arafah, Muzdalifah, Mina, solat macam mana perlu dilakukan cara sunnah Nabi? Adakah tamam atau qasar dan jama' atau qasar sahaja? Nabi SAW apabila di Arafah, Nabi SAW akan solat zuhur dan asar secara jama' takdim, jama' qasar. Baik. Ni di mana ni? Di Arafah. Kalau di Muzdalifah, lepas Arafah kita terus pergi Muzdalifah, maghrib.
Jadi sampai jadi Muzdalifah, tak kira lah masih maghrib ke ataupun dah isyak ke, biasanya dah isyak lah. Baik. Jalan kaki pun mesti sampai lepas isyak juga. Kalau naik bas, silap-silap tak sampai-sampai. Padahal dekat je. Baik, sampai di Muzdalifah, Nabi SAW akan solat maghrib dan isyak secara jamak qasar juga. Maghrib 3 rakaat, isyak 2 rakaat. Takdim ke takhir gantung bila kita sampai. Biasanya takhir. Jadi Nabi tak akan solat isyak maghrib di Arafah. Kemudian besoknya kita pergi Mina. Baik. Apa pun nak, bila sampai je kat Mina, Nabi SAW akan solat setiap waktu. Dan solat yang boleh diqasarkan, Nabi akan qasarkan. Nabi tak pernah buat tamam. Jadi kalau subuh Nabi akan solat berapa? 2 rakaat. Dia tak boleh qasar. Nanti bila zuhur Nabi akan solat pada awal waktunya juga, tapi secara qasar. Nanti waktu asar, azan lagi, Nabi akan bangun, akan solat asar 2 rakaat qasar. Bila maghrib akan azan lagi, Nabi akan solat maghrib berapa rakaat? 3. Sampai isyak azan, Nabi SAW akan solat lagi, tapi 2 rakaat. Itu yang Nabi lakukan. Boleh? Nah, kalau di Mekah dia apa semuanya, tu ikut imam lah. Kalau awak di Masjidil Haram tu, kalau awak solat sendirian, boleh aja awak solat qasar. Nah. Dan satu faedah di Muzdalifah, lepas balik daripada Arafah tu, Nabi SAW solat maghrib dan isyak kan secara jamak, takhir, terang-terangan tadi, qasar. Lepas tu Nabi tidur. Dan ni adalah malam apa ni? Tadi pagi hari Arafah. Hari Arafah berapa hari bulan? 9 Zulhijjah. Besoknya berapa hari bulan? 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah ni hari apa? Hari Raya Aidil Adha. Hadis Nabi SAW, Nabi terus tidur. Dan ni ada sebesar-besar dalil menolak amalan sebagian orang menghidupkan malam-malam hari raya. Nabi tak hidupkan malam hari raya Aidil Adha ni. At least untuk Aidil Adha ni kira ada nas, Nabi tak qiyamul lail. Tapi awak tengok kat kemah-kemah berapa ramai orang qiyamul lail. Lepas tu besok semua flat. Sebab besok banyak kerja. Nak lontar jamrah, nak kurban, cukur rambut, nak tawaf lagi, nak sa'i lagi, nak balik semula. Tu yang semuanya delay waktu malam lah, apalah, macam-macam rukhsah diorang pergi ambil. Yang tak disuruh buat, dia pergi buat. Sampai kan ada mengatakan witir pun Nabi tak solat. Sebab zahirnya Nabi terus tidur. Lepas isyak terus tidur. Tapi kita ada dalil lah, Nabi tak tinggalkan apa ni, solat 2 rakaat subuh dan solat witir. Jadi mungkin Nabi kat kemah dia solat witir. Tapi solat lain tak ada. Tapi zahirnya witir pun tak. Sebab apa? Nabi SAW kata sahabat terus tidur. Pasal Nabi SAW doa di Arafah ni, kalau wajib doa di Arafah, Nabi doa daripada zuhur, lepas solat zuhur asar, jamak apa ni, takdim tu, sampai maghrib. Doa sampai maghrib. Berapa jam? 4 jam tu. 4 ke 5 jam. Doa. Kita doa 1-2 minit dah tak tahu apa lagi nak doa. Sebab tu Nabi SAW hari Arafah, Nabi suruh orang puasa Arafah, tapi Nabi tak buat. Boleh suruh orang buat tapi dia tak buat. Jawabnya boleh kalau ada sebab. Jadi untuk orang-orang yang buat haji, dia tak puasa Arafah supaya dia kuat nanti doa di Arafah. Adapun orang yang tak buat haji, mereka tak ada apa-apa kerja lain, jadi puasalah di hari Arafah. At least hari Arafah, kalau tak dapat puasa hari-hari lain. Hari Khamis kan? Tahun ni sama semuanya? Sama. Hari Raya 10, Mekah pun sama 10 juga. Alhamdulillah, tak ada masalah tahun ni.
Baik, ada soalan lagi. Orang di dalam ihram ditegar menggugurkan rambut. Gugurkan rambut. Tapi bagaimana kalau orang itu bermasalah di kepala, ada dandruff? Pakai shampoo lah. Ini main-main ya. Okey, teruskan. Katalah seorang itu kepala je berasa gatal. Memang kalau awak dah dalam kat sana tu memang kepala gatal. Dengan ihram dan apa tu semua je kan. Baik. Jadi seolah-olah rambut itu mau gugur. Rambut pun ada iradah. Lalu dikuiskan, gugurlah rambut tadi. Perlukah bayar dam bagi menebusnya atau tak perlu? Kerana orang itu selalu rambutnya begitu. Ini sebelum ihram pun gitu, time ihram pun macam itu. Jawabnya tak mengapa. Ini yang betul. Tidak mengapa. Tak perlu dam. Boleh Sebab dia bukan sengaja. Dan ini ada fatwa daripada Ibn Taymiyah rahimahullah tentang masalah ini. Baik. Dalam hadis dalam sunnah, dalam hadis rasa ada sama dengan sunnah lain. Para ulama berkata makna dari doa tersebut adalah sebagai pujian, iaitu apabila Allah itu memiliki fizik, pastilah dia akan memenuhi seluruh lapisan langit dan bumi. Bukan. Kalau pujian tu mempunyai fizik, Allah ke pujian kat situ? Allah. Oh tak boleh. Pujian. Rabbana lakal hamdu mil'a as-samawati wa mil'al ard. Wahai Tuhan, kami bagimu segala pujian sepenuh. Jadi pujian yang sepenuh tu. Kalau pujian tu boleh ada jasad, itu memang dalam bahasa Arab macam tu. Pujiannya tu. Baik, tak ada apa-apa lagi? Nah, ada lagi. Mana-mana ahli ada sebut juga ahli sana wal majid Ahlas sana'i wal majdi. Ini dalam Quran tu ada macam huwa ahlul taqwa Wa ahlul maghfirah. Mana ahli tu? Ahli maknanya member lah. Member asal dia, pemilik ataupun pemegang. Semua makna-makna macam tadi. Ahlul bait maknanya member of the house lah kata orang tu. Kira resident kat dalam. Okey. Ahlul qital. Jadi ini adalah ahlul qital, qital peperangan. Jadi ahlul qital maknanya kira geng-geng perang ah. Kira memang cakap pasal perang je, dia lah orang dia. Kalau ahlul makha, ini geng apa? Kedai kopi. Dia macam itu. Orang tadi ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Huwa balik ibadat Allah SWT. Allah adalah pemilik apa? Maghfirah. Pasal dia suka mengampunkan, jadi dia jadi pengampun. Dan taqwa semua balik kepada Allah SWT. Ahlut taqwa. Taqwa tak boleh bagi pada selain Allah SWT. Jadi dia lah ahlut taqwa. Wa ahlul maghfirah. Jadi itu maknanya ahli. Ya ahla Yathriba la muqama lakum farji'u. Wahai ahlu Yathrib, yakni Madinah. Yakni ahli maknanya penduduk Madinah. Jadi ahli asal maknanya yang ni, yang mempunyai. Tengoklah apa dia punya itu tu. Kalau itu pekerjaan, itulah dia. Kalau satu barang, jadi dia pemilik. Ahlul ibil, ahlul ghanam, maknanya apa? Pembela unta, pembela kambing, macam itulah. Ahlus silah, orang pedang, orang peperangan, senjata, begitulah. Ahlul ilm, orang yang mempunyai ilmu ulama. Ustaz,
Nah, Itu bermakna engkaulah zat engkaulah zat yang apa lagi sambungan dia? yang berhak mendapat pujian dan kemuliaan. Ahlas, bukan. Ahaqqu ma yaqulul 'abd. Yang mana? Ada bracket. Sebelum dia baca sikit. Yang mana punya ni? Abdullah bin Abraham At-Tarimi. Tahu ha. Baca sebelum dia. Dan setelah sesuatu yang engkau kehendaki setelah itu, bracket engkaulah zat yang berhak mendapat pujian dan kemuliaan. Ahliya. Sekali banyak orang baca. Ahlas sana, engkaulah zat yang berhak mendapat pujian. Jadi saya terjemahkan macam mana? Pemilik pujian. Lagi tepat lagi. Pemilik segala pujian, al-majd, pemilik segala kemuliaan. Dia tak boleh semua terjemah sama, dia kena tengok dia punya apa? Konteks dia. Dia tulis zat yang memiliki ke? Ada zat apa? Engkaulah zat. Lepas tu? Betul lah, berhak mendapatkan tu pemilik dan sebagainya. Yalah betul, ahlas sana, yang paling berhak mendapat pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling berhak mendapat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam ada hadis ahlullahi wa hum ahlul qur'ani wa khassatuhu. Ada riwayat macam tu. Ahlullah, ahli Allah adalah ahli Al-Quran dan khassatuhu, ataupun ahlul Quran wa khassatuhu ahlullah. Orang-orang Quran ni ahli Quran, dan orang yang adalah ahli Allah dan khasnya, yakni yang dekat-dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh jadi ahli Allah. Adakah maknanya family Allah? Jadi maksudnya yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dekat dengan Allah Subhanahu. Sebab dia selalu baca kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia suka dia nyanyi apa, baca lirik ke baca novel, dia ahlilah kepada benda tu, betul tak? Nah, susah nak cari apa terjemahan yang betul-betul tepat. Okey, kita berhenti di sini. InsyaAllah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.